قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat budaya kita secara global, apabila kita bercakap tentang agama tertentu, ia selalunya dikaitkan dengan satu nilai yang paling dominan. Misalnya kalau kita menyebut tentang agama Kristian, mereka akan sebut love, cinta itu adalah menjadi tema ataupun wajah depan yang paling utama. Ataupun ada agama lain yang bila disebut agama tersebut, peace, ketenangan, agama itu dikaitkan dengan praktis-praktis dan falsafah-falsafah ketenangan. Dan soalan yang mungkin kita perlu tanya dengan jujur kepada diri kita adalah, bagaimana hari ini apabila kita sebut Islam, apakah yang tergambar dalam benak kita, dalam fikiran kita? Dan itu menunjukkan bahawa barangkali kita sebagai seorang Muslim juga mempamerkan sisi-sisi yang mungkin tidak selari dan tepat dengan nilai dan value sistem ataupun intipati agama kita Islam. Dan ini menarik kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan arasy-Nya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan di atas arasy-Nya, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mendahului, mengatasi kemarahanku. Dan daripada penciptaan arasy sampai hari kiamat ini, kalau kita lihat setiap elemen penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan berapa banyak surah yang kita mulakan, hampir semua kecuali satu dengan Bismillahirrahmanirrahim, menjadi tanggungjawab kita yang pertama sebagai seorang Muslim adalah untuk kita mula faham bahawa di segenap sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang paling rahmat, yang paling kasih. Dan itu sepatutnya dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Bila sebut Islam, yang mereka terfikir adalah rahmat, kasih, compassion, love. Dan lihat bagaimana Allah SWT menciptakan Adam AS. Ketika Allah menciptakan Adam AS, setelah selesai penciptaannya, Allah SWT meniupkan ruh. Dan ketika ruh sampai di bahagian kepala Adam AS, Adam AS telah bersin. Ini apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Dan perkataan pertama yang disebutkan oleh Adam AS adalah Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Dan perkataan pertama yang Allah sebut kepada manusia adalah Yarhamkallah ya Adam. Rahmatku ke atasmu, wahai Adam. Dan daripada situ kemudian kita lihat hampir setiap perkara adalah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan rahmatnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, rahmat aku meliputi segala sesuatu. Dan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita, menzahirkan kepada kita rahmatnya yang tak terbayang oleh akal fikiran kita. Dan bila Allah SWT nak menceritakan tentang rahmat ini, Allah berikan perumpamaan. Dan Nabi SAW sendiri memberikan kita banyak contoh-contoh. Dan menarik kita lihat satu hadis qudsi ketika Allah SWT menciptakan rahim ibu. Rahim ibu. Allah SWT sebut, khuliqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku telah menciptakan rahim ibu dan aku telah mengambil namaku untuk menamakan rahim ini. So dalam pengalaman hidup manusia, kasih yang paling tinggi yang kita boleh rasakan ataupun nikmati adalah kasih seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana dia boleh mencintai bayi yang berada di rahimnya walaupun dia tak kenal siapa bayi itu. Dan semakin bayi itu membesar dan menyebabkan ibu itu sakit, bertambah-tambah sakit, tak selesa, tak lalu makan, tak boleh berjalan, semakin dia rindu nak jumpa dengan anak yang belum dia tahu pun wajah dan rupa parasnya. Dan ketika dilahirkan melalui satu kesakitan yang hampir meragut nyawa, siapa-siapa yang pernah berada di Dewan Bersalin dan melihat pengalaman seorang ibu melahirkan bayi,
dan kemudian diberikan bayi itu kepada ibu, kita akan sebut Allahu Akbar. Ini adalah satu keadaan luar biasa, bagaimana selepas melalui kesakitan itu ibu terus mendakap, mencium dan menyusukan anak, yang juga ketika dia menyusukan itu merasakan kesakitan. Dia memberikan sakit, dia tidak menghiraukan sakitnya untuk memberikan kegembiraan ataupun memenuhi keperluan seorang anak. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perumpamaan itu untuk manusia cuba berfikir dan membayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani setiap manusia. Dan satu hari ketika selepas satu suasana perang, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Mereka melihat seorang wanita yang kehilangan bayinya. Hari ini kita lihat suasana di Gaza, di Rafah, di Khan Yunis, di Tebing Barat, bagaimana ibu-ibu kehilangan bayi, anak-anak dibunuh tanpa belas kasih. Dan dalam suasana perang itu Nabi SAW melihat dengan para sahabat, seorang ibu pergi dan cari bayinya, dan setiap kali dia jumpa bayi lain, dia angkat bayi itu dan dia susukan bayi tersebut dan dia tinggalkan. Dia mencari bayinya, dan itu satu babak, satu keadaan yang cukup menyentuh emosi Nabi SAW dan para sahabat. Dan Nabi mengambil kesempatan itu untuk mengajar para sahabat. Nabi tanya pada para sahabat, adakah kamu sangka, kamu fikir ibu ini akan mencampakkan bayinya ke dalam api? Para sahabat kata, wallah, tak mungkin. Tak mungkin bayi ini, ibu ini akan mencampakkan bayinya ke dalam api. Dan Nabi SAW sebut, Allah lebih kasih kepada kamu daripada ibu ini kasih kepada bayinya, kasih kepada anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak terbayang bagaimana kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang Nabi SAW sebut, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 bahagian daripada rahmah, dan hanya satu bahagian yang diturunkan ke dunia, dan daripada satu bahagian itu daripada manusia yang terawal, haiwan, tumbuh-tumbuhan, segala hidupan di dunia ini menikmati kasih sampai hari kiamat. Dan Allah simpan 99 bahagian lagi untuk hari akhirat. Sehingga Nabi kata, orang kafir kalau dia faham betapa rahmatnya Allah, dia pun akan berharap pada hari akhirat nanti dia akan dikasihani. Jadi pertama sekali hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti kenal, kita mesti rasa bahawa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang paling mengasihani dan paling penyayang kepada kita. Dan di atas asas itulah bila kita membaca Al-Quran, kita salat, kita akan rasa kedekatan, kita akan rasa betapa belas kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap seorang daripada kita. Dan dengan itu juga kita belajar dan kita tahu bila kita lakukan kesilapan, Allah Subhanahu Wa Taala kasihnya mengatasi kesilapan, dosa yang kita lakukan. Dan sering kali nama Allah Al-Ghafur itu digandingkan dengan Rahim, dengan kasih, kerana itu adalah asas kenapa Allah SWT berulang-ulang kali memaafkan hamba yang berulang-ulang kali melakukan kesilapan. Jadi bila kita mengetuk pintu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jangan sama sekali berikan ruang sekecil apapun untuk kita merasa putus asa. Sebab Allah kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah kata, beritahu kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Dia dah rasa dia dah tak boleh dah ni, dia dah teruk sangat dah. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah mengampunkan semua dosa. Sehingga ada hadis Nabi SAW sebut, lau balagat dhunubuka ananus sama, kalau sampai pun dosa kita ke puncak langit, langit ni kita tak tahu mana hujungnya, setakat manusia boleh cerap di angkasa tu, mereka nampak ada 200 trilion galaksi, dan itu semua masih langit dunia yang pertama. Bayangkan 7 langit, nak dosa sampai ke puncak langit, Allah kata semua, kemudian kau memohon ampun kepada aku ampunkan. Jadi
tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk kita berputus asa dengan rahmat Allah. Dan dengan kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala demikian, kita diajar oleh Quran dan diajar oleh Nabi SAW untuk menunjukkan kasih itu kepada makhluk yang lain. Kasihanilah yang berada di bumi, kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit. Dan kita lihat satu kisah yang popular kan. Seorang wanita yang melazimi dosa, seorang pelacur, tapi dia ada sedikit rasa belas kasih kepada anjing yang kehausan. Dia turun dalam telaga menggigit kasut di bawah air untuk bagi minum kepada anjing itu. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia semua dosanya yang terdahulu. Kerana Allah sangat-sangat kasih. Dan semoga kita semua menjadi daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi ini diutuskan untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terjemahannya bunyinya macam ni. Tidak diutuskan Muhammad SAW, Nabi kita ini, melainkan inilah tujuan yang paling utama, iaitu rahmat kepada seluruh alam. Semua Muslim, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita mesti rasakan rahmat daripada kita. Kerana apabila kita berhubung dengan rahmat Allah SWT, sepatutnya rahmat itu tersinar, terpancar cahayanya kepada orang di sekeliling kita, yang Muslim maupun yang bukan Muslim. Dan dengan itulah kita dapat sama-sama membina hubungan yang erat dengan Allah SWT dan juga membawa manusia untuk bersama-sama mengabdikan diri kepada Tuhan kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga Allah SWT golongkan kita dalam kalangan orang-orang yang sentiasa di dalam kerahmatannya. Kerana Rahman itu ekstrim, sangat kasih, tapi dia juga tidak kekal selama-lamanya. Kerana ada perbuatan-perbuatan kita yang boleh mengeluarkan kita daripada kalangan orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah SWT bantu kita. Dan salah satu perkara yang kita perlu elakkan ialah kita tak boleh berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي